Ramai tak suka cerita Joker, ramai juga yang puji gila-gila cerita Joker. Kenapa? Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang support channel ni, yang ada tonton apa saya buat sedikit pendapat tentang filem Mak Kilau. Dan sebenarnya saya masih sedang menentukan hala tuju channel ini. Sekiranya kalau review filem boleh diterima, dan kalau orang suka cara apa yang saya cakap tentang filem, apa benda poin yang saya cuba sampaikan, kalau itu lebih membuka dan memberi manfaat kepada korang untuk memahami filem, apa salahnya kan? Okay guys, saya faham cerita ni dah lama. And ketika cerita ni keluar, dia memang boom. Satu dunia memang boom dengan cerita Joker. Orang Malaysia majoritinya agak sukar untuk terima. Bukan dekat Malaysia saja, satu dunia pun ada kelompok yang sukar nak terima cerita Joker ni. Ada kelompok yang memang kagum gila dengan cerita Joker ni. So untuk saya ulaskan perkara ni, saya cuba jadi seadil yang mungkin. Okay, first kita kena faham ketika filem Joker ni keluar, dunia dihujani dengan filem-filem daripada Marvel. So ibaratnya seolah filem MCU ni menjadi satu fenomena ataupun satu standard pada ketika itu. So orang dah menjadi satu kebiasaan dengan style daripada Marvel. Non-stop daripada Iron Man sampai Captain America sampailah ke Endgame ketika itu. Memang orang dah terbiasa dengan Marvel. And kebetulan pula Marvel ketika itu sedang memuncak, pasal dia dah sampai ke peringkat Avengers dan Endgame. Memang ketika itu memang kalau orang menonton filem, automatik dia akan harapkan benda macam orang terbang lah, superpower macam-macam. Memang nak impact yang boom setiap masa kalau boleh. Tiba-tiba keluar pula filem Joker yang slow je. Jadi adakah filem Joker ni tak best? Okey, sebenarnya kalau nak disimpulkan, sebenarnya filem Joker ni sangat-sangat bagus, sangat-sangat terbaik. Cuma dia keluar ketika satu dunia sedang terbiasa dengan Marvel. So kita dah biasa dengan Marvel, tiba-tiba dihidangkan dengan something yang memang dari segi pacing dia, dari segi sinematografi dia memang berbeza daripada Marvel. Mungkin kerana itu membuatkan orang macam kekok nak terima. Okay? Tetapi filem ini tak salah. Filem ini sangat-sangat hebat. Dia ada sebab-sebab dia. So yang tak hebatnya kerana dia keluar ketika orang satu dunia sedang digembar-gemburkan dengan Marvel. So faham kan? Bila ibaratnya macam kalau hari-hari kita makan beef steak yang sedap-sedap, tiba-tiba satu hari tu kita makan ulam je, mesti kita rasa macam padahal selama ni sebelum kita dah biasa makan dengan makanan mewah, ulam tu bagi kita sedap. So ibaratnya begitulah dengan filem. Kita dah biasa dengan filem-filem superhero yang melambung-lambung, tiba-tiba keluar filem yang lebih kepada psikologi, lebih kepada menjiwai cerita tu. So payah sikit pada ketika itu. So dia berbeza, momentum dia sangat berbeza. So kerana itulah kita tak boleh nak samakan filem Joker dengan filem Marvel. Adakah kesalahan untuk filem yang diadaptasi daripada komik dibawa dalam keadaan yang slow? Tak salah. Okay, so sekarang ni saya nak ceritakan apa yang power sangat tentang filem Joker sampai saya masih terkesan lagi. Okay, so first saya nak kenalkan satu perkataan, satu istilah. Istilah tersebut berbunyi mise-en-scène. So apa dia mise-en-scène ni? So mise-en-scène ni adalah pendek kata komposisi dalam frame, kedudukan pelakon di mana, dan bahasa-bahasa di dalam gambaran itu. Filem Joker ni penuh dengan efektif mise-en-scène. Memang sangat-sangat efektif. So why not kalau saya tunjukkan contoh daripada filem tersebut. Jom cuba perhatikan bentuk cermin, bahagian gelap dalam cermin tu.
korang akan nampak bentuk mata dua kan. Sini macam telinga, sini bahagian ruang mulut, seolah-olah macam Batman punya topeng. Okey, dan sekarang ni saya nak pergi ke bahagian mise en scène yang bagi saya menarik daripada mula cerita sampai ke habis cerita, iaitu tangga. Okey, so jom kita tengok tangga ni. So cara dia menggambarkan tangga ni nampak tinggi tak? Kan? Dia nampak tangga ni nampak tinggi dan membebankan, seolah membebankan. And then dia cuba naik tangga tu. Angle yang diambil menampakkan macam nampak beban kan? Nampak macam ini pun nampak dia macam muncul dari bawah. Okey, dan lagi sekali kita nampak shot tangga ni pun sama, kita nampak macam menaiki tangga ni adalah satu beban yang sangat-sangat kuat. Okey, kita start dari sini. Kita tengok walaupun ini tangga yang berlainan, tapi kita tengok impact tangga ni terhadap cerita ni. And then dia berlari naik tangga. Tiba-tiba kita tak terasa beban menaiki tangga. Okey, saya faham ini adalah tangga yang berlainan, tetapi kebanyakan shot yang ada sebenarnya dalam cerita ni kita tak nampak sangat tangga, kecuali pada yang dekat rumah ada, yang dekat sini, dan beberapa tangga yang lain. So kita nampak macam dia jadi mudah. Tiba-tiba menaiki tangga menjadi satu benda yang mudah. Setelah dia membunuh orang, setelah dia menjebakkan diri dia ke dunia jenayah, bila dia melakukan jenayah, tiba-tiba tangga-tangga tu ibarat shortcut. Gejolak perasaan dia yang ingin hidup normal, memanjat tangga normal, mencuba mencapai paras normal kehidupan manusia adalah satu beban yang sangat berat bagi dia. Tapi bila dah menjebakkan diri ke dunia jenayah, ke dunia psiko, jadi senang. Yang dia berlari ni, dia curi file, dia lari. Dan tempat mana yang dia bersembunyi? Tangga. Kalau kita pergi dekat mall ke dekat mana-mana bangunan, mesti ada tangga-tangga yang lorong belakang. So ini adalah tangga tersorok. Sambil dia membuka fail yang di mana kita tahu fail ini menyatakan kebenaran sebenar tentang diri dia, tentang fakta ibu dia. So ibaratnya dia jumpa kebenaran di tempat yang tersembunyi. Bermakna kebenaran selama ini disembunyikan dari dia. Sebab tu tangga yang dia jumpa ni pun tangga yang tersembunyi. Dan sekali lagi kita akan melihat tangga yang dia nak balik rumah selalunya. Dan kita nampak tangga itu membebankan, dan dia tak pernah berada di tangga tu dengan perasaan yang seronok pun. Tetapi kali ini berbeza. Nampak? Kita dah tiba-tiba rasa macam dah tangga ni macam tadi bukan main terasa macam jauh sangat tangga. Tiba-tiba rasa macam nampak macam pendek je. Selama ni dia cuba memanjat tangga ni untuk capai kehidupan normal, tetapi kali ni dia persetankan normal. Dia turun tangga tu, biarlah dia turun tangga, dia turun daripada peringkat normal manusia ke lembah psiko ataupun ke lembah jiwa binatang dia. Dan itu lebih bahagia bagi dia. Okey, sebenarnya saya boleh pergi banyak lagi tentang mise en scène yang ada dalam cerita ni, tetapi cukuplah setakat itu. Kalau takkan panjang, pasal cerita ni penuh dengan mise en scène yang efektif. Dan keduanya adalah colour grading. Dan sebenarnya kalau kita tengok colour grading filem ini, dia tak cantik. Warna dia pelik, warna dia macam tak natural. Tetapi warna ini kena dengan cerita. Kita ambil contoh macam frame ini yang kita nampak sekarang ni. Warna dia agak kalau dalam dunia filem biasanya warna orange dan teal. Selalunya orange tu agak ketara, tapi kali ni macam semuanya ditenggelamkan ke arah teal, yang agak kehijauan sedikit. Banyak scene yang agak kehijauan. Ada sebab. Okey, yang ini pula, pada shot yang ini pula kita dapat lihat tengok pada putihnya tu, dia dah bukan putih tau, dia punya white balance dia lebih ke arah hijau. Okey. And macam saya katakan tadi, filem ni banyak yang nampak kehijauan. Okey, kenapa warna hijau? Kartun, kalau kita nak gambarkan orang tu tengah tak sihat, orang tu sakit, biasanya muka kartun tu jadi warna apa?
warna hijau untuk menggambarkan keadaan yang tidak sihat, yang tidak normal, yang sakit lah. Dan kita tahu watak ni sakit. Warna dia memang tak nampak cantik. Okay? Nah, warna dia tak cantik. Tetapi kena dengan cerita. Dan ingat, warna yang cantik tak semestinya kena dengan cerita. Tetapi warna yang kena dengan cerita akan nampakkan cerita itu cantik. Perkara ketiga yang saya nak sentuh adalah lakonan. Of course, lakonan. Okay, Joaquin Phoenix punya lakonan memang setiap benda yang dia buat sangat detail. So pendek kata, dia bukan hanya sekadar berdialog dengan mulut, dia berdialog dengan seluruh tubuh dia. Okay, kita ambil contoh scene ini. Okay, kita ambil scene yang selepas dia bunuh Murray. Tengok kaki. Okay, dan badan yang menggeretar, bergoyang-goyang tu. Ini acting yang halus tau. Acting yang halus, lakonan yang halus dan detail. Pendek kata, memang dia kaji pergerakan tubuh manusia ketika ini, yang ni pergerakan subconscious. Joaquin Phoenix buat kajian dia. Dia kaji betul-betul, okey. Bila seseorang yang introvert cuba nak capai keadaan sosial yang normal, gagal. Dalam kerjaya dia gagal, dalam family dia gagal, dalam kisah hidup dia sendiri dia gagal, dalam cinta dia gagal. Benda tu terkumpul menjadi satu anxiety, dan bila once kita dapat melepaskan satu rasa geram tu, body kita tremble, body kita menggigil dengan sendiri. Dia boleh jadi menggigil kemarahan, dia boleh menjadi menggigil keseronokan. So dalam ni kita boleh nampak dia macam bercampur bau. So acting yang macam ni, acting yang betul-betul detail. Okay, setelah saya sentuh semua perkara ni, saya boleh katakan bahawa filem Joker ni adalah award material. Okay? Dia bukannya filem untuk hiburan semata-mata. Dia adalah filem yang memang kejar award. And saya faham mungkin ramai orang tak setuju dengan saya, tapi saya berbalik kepada poin saya. Kita dihidangkan filem Joker ini ketika seluruh dunia dah terbiasa dengan hype daripada Marvel. So sehinggakan rata-rata manusia berfikiran untuk buat filem yang bagus adalah filem seperti Marvel. Sebenarnya tanggapan itu salah. Tetapi saya tak salahkan semua orang, pasal tak semua orang ada pengetahuan tentang filem, tentang film making, production. Tak semua orang ada pengetahuan tentang perkara tersebut. So sebab kerana itulah saya berkongsi perkara ini dengan korang semua. Walaupun filem ini dah lama, saya harap apa yang saya bagi kepada korang ni membantu korang untuk memahami filem lebih dalam lagi. Okey, sebelum kita tamatkan, saya just inginkan korang bagi pendapat korang. Adakah cara saya sampaikan ini, adakah cara saya mengulas sebuah filem bagus ke ataupun tak bagus ke cara saya terangkan ni? Adakah saya terangkan ni terlampau skemanya Mamat ni, ataupun mungkin cara saya terlampau tak faham aku apa benda dia cerita ni, tak faham. Please, korang bebas untuk berkomen di bawah, dan insya-Allah saya akan menerima dengan hati yang terbuka sebarang pendapat korang. Filem apa lagi yang korang nak saya ulaskan? Please komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan tonton untuk korang. Saya akan purchase, saya akan tonton untuk korang, dan saya akan ulaskan. So, jumpa lagi pada video yang akan datang. Thank you for watching. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy. Malaysia, I love you.